Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bertemu pada malam ni. Sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni insyaAllah kita masih lagi berada pada tajuk berjihad. InsyaAllah malam ni persiapan untuk berjihad fi sabilillah. Persiapan untuk kita sebelum pergi berjihad fi sabilillah, InsyaAllah. Jadi pertemuan yang lepas saya ada ceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi namanya Khalid bin Al-Walid, yang mana sahabat Nabi ini antara salah seorang panglima perang yang terhebat yang pernah ada dalam sejarah Islam, yang mana beliau tidak pernah dikalahkan oleh mana-mana musuh pun. Namun akhirnya beliau hanyalah mati kerana sakit di atas katil. Tapi walaupun begitu, dia tetap mendapat pahala syahid. Kerana apa? Satu je sebab dia berniat untuk mati syahid. Niat dia untuk mati syahid tu masih kekal sampai dia meninggal. Walaupun dia tak mati dalam peperangan, tapi Allah tetap mengurniakan kepada dia pangkat syuhada, darjat syuhada. Jadi adalah sebab-sebab dia kenapa dia tidak dikalahkan. Antara sebab dia apa? Allah ataupun Nabi SAW telah mengurniakan kepada dia satu gelaran yang disebut sebagai Saifullah, pedang Allah. Jadi gelaran itu satu gelaran yang besar sebenarnya. Jadi sahabat dia ni, dia kata, Khalid Al-Walid bertanya pada sahabatnya, wahai sahabat, kenapalah aku ni tak mati dalam perang? Kenapalah aku ditakdirkan mati atas katil? Sedangkan dah beratus-ratus pedang tertusuk pada badan aku. Dah beratus-ratus dah anak panah, tombak dan sebagainya. Tapi aku tetap mati atas katil. Maka jawapan sahabat Khalid Al-Walid ni, jawapan dia apa? Antara jawapan dia kata, wahai Khalid Al-Walid, kamu kena tahu gelaran Saifullah itu sangat besar untuk kamu. Sangat besar maknanya. Kalaulah Saifullah itu dikalahkan, maka gelaran itu tidak bermakna pun. Kalaulah gelaran pedang Allah tu dikalahkan ketika mana perang, maksudnya pedang Allah tu tak adalah hebat pun sebab dia mati dalam perang.
Sebab itulah dia tidak dikalahkan oleh musuh dalam peperangan. Antara sebabnya apa? Gelaran dia tu, Saifullah. Kalau dia mati dalam perang, maksudnya tak ada makna lah perang Saifullah tu, pedang Allah tu. Maka ketika itu barulah dia sedar, dan dia pun meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah, atas jasa dia yang telah mengetuai beberapa siri peperangan. Bukan sikit, banyak. Jadi tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita akan kongsikan persiapan untuk berjihad. Macam yang lepas juga saya ada kongsikan, sebelum kita nak berjihad fi sabilillah, kita perlu mendapatkan keizinan daripada pemerintah, keizinan ibu bapa, minta izin daripada orang yang bagi hutang pada kita, persiapan fizikal, dan juga persiapan dari sudut barang-barang perang, pistol, kereta kebal, senapang, bom tangan, itu mesti kena ada. Tapi kalau dia perang dengan tangan kosong, dia kata apa? Tak apa Ustaz, kita pergi Palestin, kita baling batu je lah kot. Dia nak baling batu je dekat kereta kebal tu, agaknya boleh meletup kot. Jadi itu nama dia tak bersedia. Itu maksudnya dia tak bersedia. Habis tu kita tengok anak Palestin tu boleh je baling batu. Itu anak Palestin. Lain. Teknik dia baling pun lain. Tawakal dia tinggi. Kita ni anak kampung sawah. Tak sama dengan anak Palestin. Anak kampung sawah lain, anak Palestin lain. Jadi baling batu pun dia ada teknik dia. Kalau dah kena baling batu tu, betul cara dia, macam itulah orang Palestin baling. Tapi kalau kampung sawah punya anak baling batu, tak ke mana kot. Ustaz belum try, belum tahu. Boleh kot, insya-Allah. Tuan-tuan, satu perkara yang kita kena faham, kita kena bersedia daripada sudut peralatan. Ini seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan sediakanlah segala jenis kekuatan, pasukan-pasukan berkuda yang lengkap, sedia untuk menentang mereka. Lalu kalian akan menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu dengan persiapan-persiapan itu. Jadi Allah menyuruh kita, sebelum nak pergi perang, dia kena ada persiapannya. Nak pergi berjihad, dia kena ada persiapan dia. Peralatan dia kena cukup, pasukan berkuda kena ada. Jadi persiapan apa yang kita perlu ada? Pertama, antaranya yang disebut dalam hadis Nabi, ketika mana Nabi berkhutbah di atas mimbar, membacakan ayat itu. Nabi kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan sediakanlah segala jenis kekuatan dan pasukan-pasukan berkuda yang lengkap. Maka Nabi sambung, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi sebut 3 kali. Antara persediaan yang kita perlu ada apa dia? Kekuatan itu adalah memanah. Pertama, memanah. Teknik ataupun kepakaran dalam memanah. Kalau logiknya, zaman kita ni dah tak gunalah memanah tu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan zaman kita ni, kita boleh katakan senapang, machine gun, pistol. Memanah tu boleh guna juga, tapi memanah yang lain lah. Tapi utama dia senapang. Jadi kepakaran yang pertama kita perlu belajar untuk pergi perang adalah
menembak dulu. Kepakaran menembak, memanah. Sebab apa? Sebab itulah senjata yang paling penting yang kita boleh guna untuk berperang. Itu senjata yang paling penting untuk kita guna dalam berperang. Memanah. Jadi dengan memanah ni kita dapat belajar fokus pada musuh, pada target kita. Itu antara kelebihan dia. Kalau kita rajin ataupun pandai memanah, kita akan jadi orang yang lebih fokus pada target. Dia kalau siapa yang pandai main panah ni, dia tahu macam mana nak tembak pada tepatnya 10. Kalau markah tu 10 dah. Macam mana nak tembak musuh ni, macam mana nak kenakan pada dia. Dia ada teknik-teknik dan kaedah dia. Dia bukan main angkat tembak je, tak. Ada berat dia, ada skill dia. Sama juga dengan senapang. Senapang tu bukannya ringan, berat. Kalau nak pegang senapang pun tak larat, agak-agak macam mana nak menembak musuh tu. Jadi dekat sini kepakaran yang pertama yang diperlukan adalah memanah. Seperti mana yang dianjurkan oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata apa? Allimu auladakum. Ajarlah anak-anak kamu 3 perkara. Yang pertama, ar-rimayata wa rakubal khail wa sibahata. 3 perkara: memanah, menunggang kuda, berenang. Ajar anak-anak budak kita ni 3 benda: memanah, tunggang kuda, berenang. Kalau tak dapat 3 pun, paling kurang pun dapatlah 1. Berenang ke. Alang-alang dah duduk tepi pantai ni, malulah kalau tak pandai berenang. Kata je orang PD, awak ni duduk mana? Port Dickson. Pandai berenang tak? Minta maaf, saya cecah air laut pun tak pernah. Jadi dia agak memalukan lah kat situ. Paling tidak pun berenang. Kalau rajin sikit, memanah. Kalau memanah ni, dekat PD ni susah sikit nak cari. Jauh lah kalau kita nak jumpa pun. Tapi boleh je kita nak beli alat memanah tu, kita main kat rumah. Siapa yang ada tanah lapang dekat depan rumah dia tu, boleh beli target dia, beli dia punya bow dan arrow dia. Lepas tu tembaklah mana-mana pun. Try. Kalau dapat lebih lagi, tunggang kuda. Yang ni memang jarang lah. Jarang. Tapi kita ada kelebihan juga dekat Teluk Kemang ni. Dekat Teluk Kemang ada kuda. Jadi kalau rajin sikit, pergilah dekat tepi pantai tu, dataran Teluk Kemang, bolehlah naik kuda kejap. Tu kalau rajin lah. Bolehlah cuba-cuba. Daripada tak ada, bolehlah, adalah juga. Boleh try. Jadi itu antara 3 perkara yang dianjurkan oleh Umar Al-Khattab untuk kita ajarkan pada anak-anak. Memanah, berenang, tunggang kuda. Dia tak suruh kita ajar dia main game. Dia tak suruh kita ajar dia main motor, tak. Bukan tak boleh, tapi kita utamakanlah yang dianjurkan ni. Itu lebih baik lah. Alah ustaz, bukannya kita guna pun naik kuda tu. Wallahu a'lam. Ada pendapat yang mengatakan akhir zaman nanti kita perang guna memanah juga. Ada pendapat yang mengatakan sebegitu. Wallahu a'lam. Ada pendapat juga mengatakan kita akan guna memanah, kita akan guna tombak, kita akan naik kuda juga nanti. Tapi kita tak pastilah benda tu. Cuma bersedia je. Bersedia. Jadi tuan-tuan, pertama sekali yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita bersedia adalah memanah. Yang kedua, berkuda. Apa kelebihannya? Antara kelebihan kita berkuda, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
al-khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Seekor kuda yang dipakai untuk berjihad itu terdapat kebaikan pada ubun-ubunnya sehingga hari kiamat. Jadi kalau kita ada seekor kuda dan kita memang niatkan dia untuk kita pergi berjihad, jadi memang susahlah nak beli kuda ni. Memang jarang lah orang bela kuda. Tak ada pun orang bela. Kalau ada pun dia kena dapat lesen lah, apalah, susah sikit. Tapi itulah kelebihan dia. Kalau dia dapat bela kuda tu, insya-Allah dia akan dapat kelebihan dia pada hari kiamat kelak. Kebaikan yang besar pada hari kiamat. Itu yang kedua, berkuda. Ketiga, disebut oleh Umar Al-Khattab apa dia? Berenang. Berenang ini juga adalah satu perkara yang kita boleh cuba untuk didik anak-anak kecil ni. Ajak dia pergi kolam, ajak dia pergi pantai. Supaya apa? Supaya dia lebih pandai mengawal dia punya pernafasan. Berenang ni sebenarnya dia berkaitan pernafasannya. Jadi ketiga-tiga perkara ni adalah perkara yang asas yang perlu ada dalam perang. Memanah, berkuda. Kalau berenang tu kita tengok keadaan. Kalau dia berenang kat laut, laut lah. Tapi paling kurang pun memanah, berkuda. Memanah dan berkuda. Kalau tak dapat pun, sekurang-kurangnya ajarlah anak-anak ni supaya pandai lawan sikit. Seni mempertahankan diri. Yang tu pun dah okey lah kot. Yang itu pun dah kira cantik kot. Biar badan dia kuat sikit. Sebab saya tengok budak-budak sekarang, dia punya ketahanan agak lemah. Boleh jadi sebab dia terlalu banyak main gadget, dia banyak duduk rumah. Dia tak macam budak-budak dulu main parit, main longkang, panjat pokok. Tak. Budak sekarang dia tak suka benda tu. Dia banyak main game. Jadi ketahanan badan dia agak lemah. Kita ibu bapa ni lah yang ajak dia, biar dia buat aktiviti fizikal. Ajak dia berlari, main panah, berenang dan sebagainya. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat lebih Allah suka berbanding mukmin yang lemah. Jadi kita nak anak-anak kita ni jadi seorang mukmin yang kuat. Kita tak nak dia orang jadi lemah. Jadi kita didik dia orang dengan aktiviti fizikal. Kurangkan gadget. Kurangkan. Kalau tak bagi langsung kan, ketinggalan pula budak ni. Jadi kita boleh kurangkan. Kurangkan. Jangan bagi berlebih-lebihan dan jangan tak bagi langsung. Jadi kita kena dedahkan juga dengan gadget tu. Tapi jangan sampai dia main 24 jam. Daripada pagi sampai petang. Budak-budak ni kalau dibagi main telefon, suruh makan pun tak nak. Suruh mandi pun kalau boleh tak nak. Dia kena marah dulu baru dia pergi. Tu budak-budak lah. Sebab dia seronok main telefon ni. Seronok. Jadi kita ibu bapa lah yang menghalang daripada berlebih-lebihan. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang kita perlu ambil berat apa dia? Fizikal badan seseorang. Yang penting sekali badan kita kena sihat dan kuat. Jangan jadi mukmin yang lemah. Penat jalan sikit je dah penat. Penat lah ya, semput. Jangan. Baru suruh lari sikit dah semput. Baru suruh lari sikit pening kepala dah ya.
Baru lari sikit sakit kaki lah. Macam-macam lah alasan. Cuba main telefon 24 jam pun boleh. Lain. Tuan-tuan, jadi kita kena lahirkan anak-anak yang kuat fizikal dia dan juga mental. Okey, seterusnya kita akan tengok pula tajuk kelebihan mati syahid. Kelebihan mati syahid. Mati syahid ni adalah salah satu keistimewaan yang Allah bagi kepada orang-orang Islam. Sebab tu orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, dia orang kalau boleh, dia orang nak elakkan daripada berperang dengan kita. Orang musuh-musuh Islam ni, dia kalau boleh tak nak perang. Sebab apa? Sebab kita ada satu istilah keistimewaan, iaitu mati syahid. Yang itulah yang orang kafir takut. Kita perang memang untuk mati. Orang kafir perang untuk hidup. Dia punya tujuan tu berbeza. Orang Islam perang untuk mati, orang kafir perang untuk hidup. Jadi kita kalau berperang, memang tujuan kita hanyalah untuk syahid sahaja. Berbeza dengan orang kafir, mereka berperang untuk menawan muka bumi ni. Dia nak terus hidup dengan lebih besar dia punya kuasa dan sebagainya. Beza dengan orang Islam, kita memang nak mati syahid tu. Sebab pahala dia sangat besar. Antara dia apa? Satu hadis Nabi SAW, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala ashra marratin lima yara minal karamah. Kata Nabi, tidak seorang pun yang mana dia telah memasuki syurga lalu dia ingin kembali ke dunia. Dia ni, dia dah masuk syurga tapi dia nak balik ke dunia. Biasanya kalau kita dengar ayat-ayat dalam Al-Quran, biasanya orang yang nak balik ke dunia ni adalah orang-orang yang kafir, yang mana mereka tak sempat beribadah. Jadi bila dia dah nampak dekat akhirat macam mana keadaan dia, dia nak balik ke dunia untuk beribadah. Itu orang kafir. Tapi beza dekat sini, kita dah dapat syurga tapi kita nak balik ke dunia. Dekat situ dia pelik sikit. Kita dah masuk syurga, dah dapat nikmat syurga, tapi kita nak balik ke dunia. Sebab apa? Kecuali orang-orang itu adalah orang yang mati syahid. Sebabnya adalah mereka ni antara orang-orang yang mati syahid. Dia orang ni bila dah masuk dalam syurga sebabkan syahid, dia orang kalau boleh nak balik ke dunia, nak mati syahid lagi. Sampai kan Nabi kata apa? Mereka ingin kembali dibunuh di jalan Allah sebanyak 10 kali pun tak apa. Kerana kemuliaan yang mereka akan dapat bila mereka mati syahid. Bila dia dah mati syahid, dia dah masuk syurga, dia nak balik ke dunia, nak mati syahid balik, masuk syurga, balik ke dunia. Begitulah diulang 10 kali. Sebab apa dia nak buat macam tu? Kerana dia orang ni dah tahu apa kelebihan mati syahid. Biasanya yang saya sebut tadi, orang yang tak cukup amalan, orang yang banyak dosa, orang-orang kufur, dia orang ni bila dah masuk neraka, dia akan balik ke dunia. Dia minta balik, tapi Allah tak bagi. Beza dengan orang ni, orang mati syahid ni, dia dah dapat pahala, dia dah dapat syurga, dia dah dapat nikmat, tapi dia nak balik semula ke dunia. Sebab apa? Dia nak mati syahid lagi sekali. Sebab dia tahu apa ganjaran pahala bagi orang yang mati syahid. Dia tahu. Dia nak dapatkan 10 kali pun tak apa. 10 kali syahid pun tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma hebatnya hadis ni apa? Nabi tak cerita pun apa kelebihan tu. Nabi tak bagi tahu pun
Kenapa? Apa kelebihan dia? Apa yang dia dapat? Nabi tak bagi tahu. Cuma Nabi cerita, dia dah masuk syurga, dia dah dapat nikmat, dia nak balik semula ke dunia. Itu je Nabi sebut. Itu bermakna apa? Pahala dia sangat besar. Sampai kan Nabi tak ceritakan rahsia, surprise. Kalau nak, mati syahid dulu. Kalau nak, mati syahid dulu. Nabi tak cerita dalam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu satu. Apa lagi kelebihan mati syahid? Antaranya dari satu hadis Nabi SAW bersabda, ketika mana Nabi berdiri di hadapan para sahabatnya, fadzakara anna al-jihada fi sabilillah wal imana billah afdalul a'mal. Nabi memperingatkan kepada sahabatnya tentang amalan yang paling utama, iaitu jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah. Bila Nabi bangun, Nabi berdiri di hadapan para sahabatnya, Nabi pesan, jihad ini adalah amalan yang paling besar. Faqama rajulun, maka seorang lelaki pun bangun. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya. Maka bila Nabi sebut jihad itu amalan yang paling afdal, lelaki ni bangun, ya Rasulullah, jika saya berjihad dan mati syahid fi sabilillah, adakah dosa-dosa saya akan diampunkan oleh Allah? Adakah dosa-dosa saya akan terhapus? Maka Nabi pun jawab, na'am, betul. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Dosa kamu akan diampunkan jika kamu mati syahid. Jika syarat dia, kamu kena sabar, ikhlas dan tidak melarikan diri. Itu syarat dia. Mati syahid boleh dapat diampunkan dosa dengan syarat dia apa? Sabar. Jangan tergopoh apa. Tahu nak syahid tu, tapi jangan gelojoh sangat. 2, ikhlas. Kamu mati syahid mesti kerana Allah, bukan sebab nakkan nama. Dan yang ketiga, Nabi sebut, jangan patah balik. Dah duduk depan, jangan pergi belakang. Tu pantang dia. Kalau patah balik, boleh ditarik balik pangkat syahid tu. Dia tanya lagi sekali. Nabi tanya dia pula, apa kau tanya tadi? Maka dia tanya balik, ya Rasulullah, kalau saya mati syahid, dihapuskan dosa ke? Maka Nabi jawab lagi sekali, betul. Sabar, ikhlas, tak patah balik. Nabi tambah satu lagi, jangan berhutang. Yang ini berat. Kes ni berat. Nabi suruh apa? Jangan berhutang. Kalau hutang, maka syahid tu hanya dapat syahid dunia sahaja. Dia tidak mendapat syahid akhirat. Syahid ni ada 3. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Ada orang dia dapat syahid dunia je. Syahid dunia dia dapat. Contoh dia siapa? Ni macam ni. Dia mati syahid fi sabilillah, tapi dia punya niat tu nak belagak. Niat dia tak betul. Dia nak dapatkan nama. Pada pandangan manusia, dia mati syahid. Tapi pada pandangan Allah, dia tak dapat syahid. Maka dia dapat syahid dunia je. Lagi sebab apa dia dapat syahid dunia? Antara sebab dia apa? Sebab dia ada hutang dengan Maybank.
hutang motor, kereta, rumah, PT-PTN, tak habis lagi banyak, dan lain-lain. Hutang dengan orang lagi. Walaupun dia mati syahid dalam perang, dia syahid dunia, betul, dia tak dimandikan, tak dikafankan, dia terus ditanam dengan baju-baju dia, tapi di sisi hari akhirat dia tak dapat syahid akhirat. So, apa perkara yang menghalang kita dapat syahid tu? Hutang. Berat hutang ni sebenarnya. Tak boleh buat main hutang. Kalau kita tengok pada hukum kita bagi hutang, hukum kita berhutang ni apa? Hukum kita berhutang ni adalah sunat pada asalnya. Kita ni tak ada masalah nak berhutang, tak ada masalah, boleh. Dengan, yelah kita nak beli rumah kan, nak bayar cash tu memang tiada harapan lah cerita dia. Paling murah pun 150. Itu pun second hand rumah. Itu pun kosong, dah rosak banyak. Kalau nak buat rumah kampung pun mau 200,000, 300,000. Oh, panjang cerita dia. So nak beli rumah siap paling murah pun 150, 200,000. Itu pun second. Kalau baru 300. Okey lah. So nak bayar cash tu memang tak ada duit lah. Nak tak nak kena hutang. Tapi benda itulah yang menyebabkan kita tak dapat mati syahid tu. Berat tu. Kita dah penat-penat berperang, tapi rupa-rupanya Maybank kata awak ada hutang ni. Minta maaf ya, tak dapat syahid akhirat. Maybank declare. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita boleh bayar hutang. Kalau kita boleh berhutang, tak ada masalah. Tapi bila niat kita tak nak bayar, niat kita untuk menunjuk-nunjuk, maka hukumnya adalah haram. Ancaman bagi orang yang enggan membayar hutang, apabila dia mati, dia berhutang mati dalam keadaan berhutang, maka dia akan bayar dengan pahala amalan dia di hari akhirat kelak. Jangan ingat kita buat dosa je, kita ambil pahala. Hutang pun kita akan diambil pahala tersebut. Tapi ustaz, saya hutang dengan Maybank tau. Takkan Maybank dekat akhirat nanti dia datang. Itu Allah alam lah, saya tak tahulah siapa yang datang tu. Tapi cerita dia hutang lah. Boleh jadi dia punya toke kot. Toke dia. Tak adalah harimau tu datang. Toke dia datang, dia minta, bos, hari akhirat nanti, bos, you ada hutang tau dengan saya. Maka kita dekat itu akhirat, mana ada duit? Dah tak ada duit dah. Transaksi kita hari akhirat tak guna duit dah. Kita guna apa? Pahala. Pahala tu jadi duit. Maka hutang berapa? 100,000. Oh, ni pahala aku ada 100,000. Ambil. Ada baki lagi. Datang lagi CIMB. Bos ada hutang motor pula. Berapa ribu? 15,000. Nah, 15,000. Habis, lama-lama jadi apa? Habis amalan tu. Dah lah solat jemaah pun sekali sehari. Sehari sekali pun 27. Nak kumpul 100,000 tu lama tu. Macam lambat nak kumpul. Jadi hutang-hutang tu akan dituntut di hari akhirat kelak melalui pahala amalan yang kita buat dekat muka bumi ni. Jadi buatlah amalan banyak-banyak supaya hutang-hutang kita dilangsaikan di hari akhirat dengan baiknya. Sebab tu lah bila orang meninggal kan, imam akan sebut, jika ada hutang boleh tuntut pada waris. Kalau tak ada pun minta halalkan lah. Biasanya macam tu lah. Yang halalkan tu dekat situ je. Macam saya sebut tadi, CIMB tak halalkan.
CIMB tak halalkan lagi tu, kena pergi bank dulu. Banyak cerita dia. So anak-anak lah kena bayar. Okey. Pahala kita akan jadi duit di hari akhirat kelak untuk kita bayar hutang. Kalau pahala banyak, cukup, alhamdulillah. Tapi kalau cukup-cukup makan je, susah juga. Satu. Itu balasannya bagi orang yang tak nak bayar hutang. Orang yang mampu bayar tapi dia tak nak bayar. Yang ni Nabi sebut orang yang zalim. Dia mampu tapi tak nak bayar. Saja je dia lambat-lambatkan. Saja je dia buat-buat tak kenal. Buat-buat tak kenal. Abang tu datang, "Bang, awak ada hutang dengan saya dulu 10,000. Awak ni siapa?" Tu best. Yang macam tu best. Dia buat-buat tak kenal je. Kita bagi hutang dulu. Tak kenal, saya tak kenal awak ni. Tak ada hitam putih kat tu, settle. Okey. 2. Lagi apa? Dosa orang yang berhutang tidak akan terampun walaupun mati syahid. Macam saya sebut tadi lah. Dia dapat mati syahid pun, dosa dia tidak diampunkan dan dia tidak dapat pahala syahid akhirat. Dan yang paling sedih sekali apa? Ketika mana zaman Nabi SAW, bila mana orang berhutang, sahabat suruh Nabi solatkan dia. Tapi Nabi tak nak solatkan. Datang seorang jenazah, Nabi tanya dulu, yang ini ada hutang ke tak ada? Sahabat kata, yang ni settle, hutang dia selesai. Nabi solatkan. Datang jenazah yang kedua, yang ini ada hutang ke tak ada ni? Sahabat kata settle, Nabi solatkan. Jenazah yang ketiga, yang ni, sahabat pun bagi tahu, yang ni ada hutang. Lebih kurang 3 dinar ke 4 dinar gitulah, tak banyak pun. 3 dinar. Maka Nabi kata apa? Kalau macam tu, koranglah solatkan, aku tak nak. Sahabat pun terkilanlah dengan perkara tersebut. Dan salah seorang sahabat pun offer, kalau macam tu Rasulullah, saya bayarkan hutang dia. 3 dinar tu saya bayarkan. Selesai, Nabi solatkan. Sampai macam tu. Nabi tak nak solatkan orang yang berhutang. Tapi tu Nabi tau. Jangan Tok Imam sini buat macam tu. Tu Nabi punya pangkat lain, level dia lain. Tok Imam sini berhutang ke tak hutang, kita tetap kena solatkan. Sebab sahabat tu dia solatkan. Walaupun Nabi tak solatkan, sahabat solatkan. Kita jangan kata, aku tak nak solatkan orang ni hutang banyak. Tak, kita Tok Imam biasa je. Tok Imam kena solatkan juga, tak kira. Ada hutang, ada isu nanti kan. Kena panggil pejabat agama, kenapa awak tak nak solatkan dia? Baru tahu. Jadi hutang itu boleh menyebabkan seseorang tidak mendapat pahala syahid akhirat. Tak dapat pahala syahid akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam saya sebut tadi, syahid ni ada 3 perkara, 3 bahagian. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat ni adalah siapa? Orang yang mati syahid dalam peperangan. Dan niat dia ikhlas, dia pun tak ada hutang, bersih semuanya. Jadi dia mati dalam perang dan dia dapat syahid di dunia dan akhirat. Yang ini betul-betul mati syahid. Yang ini memang betul-betul mati syahid. Kalau dia dapat begitu, maka jenazah dia tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, hanya disolatkan dan terus tanam dengan baju-baju darah dia. Macam tu cara dia. Itu yang pertama. Bahagian yang kedua, syahid dunia. Imam An-Nawawi menambah satu lagi kategori, iaitu syahid dunia, yang mana dia mati dalam perang tapi ada penghalang daripada dia dapat syahid akhirat tu. Macam saya sebut tadi, dia ada hutang, niat dia tak ikhlas, dia nak dapatkan nama, dia nak dapatkan harta yang banyak dan lain-lain.
Walaupun dia mati dalam perang, tapi dia hanya dapat pahala syahid dunia sahaja. Dia tak dapat syahid akhirat. Jenazah dia dia tak mandikan, dia tak kafankan, hanya disolatkan dan ditanam dengan baju-baju dia. Sebab apa? Sebab dia syahid dalam perang. Tapi dunia sahaja dia dapat, akhirat tidak. Manakala syahid yang ketiga adalah syahid akhirat. Yang ini special. Yang ini dia tak pergi perang pun. Yang ini dia tak pergi perang pun, tapi dia boleh dapat syahid akhirat. Siapa dia? Okey, saya baca satu hadis dulu. Kita bagi poin pertama, siapakah dia yang mendapat syahid akhirat? Hadis daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsah. Orang yang mendapat pahala syahid ni 5. Syahid akhirat 5 jenis. Pertama, al-mat'un. Orang yang mati kerana penyakit taun. Penyakit taun ni, kalau kita guna zaman sekarang, dia bukan taun saja, wabak penyakit. Orang yang mati disebabkan penyakit wabak yang menular. Contoh, COVID-19. Contoh mudah, contoh yang terdekat, COVID-19, HIV, AIDS, kolera, denggi dan lain-lain. Wabak yang berjangkit, itu disebut taun. Iaitu disebut dalam bahasa Arab taun. 1. 2, wal mabtun. Mabtun ni siapa? Orang yang mati disebabkan sakit pada perut. Siapa dia? Orang yang bersalin, mati bersalin. Sakit gastrik, perut. Appendix, perut. Usus, kanser usus, kanser perut. Apa sahaja yang berkaitan dengan perut. Syahid akhirat. Syahid akhirat. Nanti saya bagi contoh lain yang banyak. 3, wal ghariq. Orang yang mati tenggelam, lemas. Dia pergi pantai, mati. Syahid akhirat. Ada beberapa bulan yang lepas, kalau tak silap saya, ada berita satu family dia mandi dekat air terjun. Satu family meninggal. Dekat mana saya tak ingat. Satu family meninggal, lemas. Satu family syahid akhirat. Allah pilih dia orang ni. Allah pilih family ni untuk mati syahid sama-sama, sekali jalan, sekali harung terus, senang. Apa amalan dia? Nak tanya tak sempat, dah meninggal. Tanya jiran dia lah, jiran dia. 3. 4, wasahibul hadmi. Orang yang ditimpa runtuhan. Tak kira lah gempa bumi ke, runtuh dan lain-lain. Dan yang kelima, wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati pada jalan Allah. Macam saya sebut, pada jalan Allah ni bukan semata-mata perang. Jihad fi sabilillah adalah orang yang meninggikan kalimah Allah. Orang yang meninggikan kalimah Allah, itu namanya jihad. Tak semestinya perang. Jadi kalau dia, contoh dia pergi satu pulau, yang mana pulau tu Islam tak berkembang lagi. Jadi dialah orang pertama yang menyebarkan Islam. Maka itu juga dikira jihad fi sabilillah. Contoh. Jadi itu contoh-contoh dia. Hadis dalam tu sebut 5 je. 5 jenis
syahid akhirat. Tapi ulama ada bagi contoh yang lebih banyak. Siapakah dia yang mendapat syahid akhirat? Nanti kita akan sambung minggu akan datang. Banyak lagi sebenarnya ciri-ciri ataupun golongan-golongan yang mendapat syahid akhirat. Dia tak perlu pergi perang pun. Tapi dia dapat pahala syahid akhirat. Perempuan yang bersalin, kalau dia meninggal, mati syahid tau. Beranak banyak. Senanglah cakap ustaz ni lelaki. Yalah, kita bukan nak suruh beranak pun. Tapi yalah, kalau meninggal, kalau syahid akhirat, dia dapat mati syahid. Alhamdulillah. Itu je nak bagi tahu dia. Okey, jadi insya-Allah nanti kita akan sambung apa dia jenis-jenis syahid akhirat menurut para ulama. Yang disebut tu hanya 5, tapi sebenarnya huraian dia, contoh-contoh dia banyak lagi. Nanti saya akan bagi contoh-contoh dia. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.